Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 bagi khusus HFF 225 di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Shahabuddin Hashim ingin membentangkan hasil penyelidikan kami yang bertajuk Pengaruh Kecerdasan Buatan dalam Kehidupan Seharian Pelajar. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Muhammad Alif Daniel bin Mat Nayan, bernombor matrikan 161185. Yang kedua ialah Muhammad Amirul bin Ali, bernombor matrikan 162116. Dan yang ketiga ialah saya sendiri iaitu Muhammad Amsyar bin Muhammad Razi, bernombor matrik 161875. Dan akhir sekali ialah Muhammad Amir Syarafuddin bin Kikman yang bernombor matrikan 161663. Pertama sekali, saya akan menerangkan apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI diperkenalkan pertama kali oleh John McCarthy, seorang profesor matematik pada tahun 1956 dalam sebuah program Aldermont Summer Research Project Artificial Intelligence. Beliau mendefinisikan AI seperti making a machine behave in ways that would be called intelligent if a human were so behaving. Kecerdasan buatan atau AI ditarifkan sebagai satu set program komputer dan teknologi yang meniru fungsi dan kecerdasan otak manusia. Kecerdasan buatan ini adalah satu program yang digunakan untuk melihat kemampuan mesin untuk belajar tingkah laku manusia serta memberikan respon atau reaksi seperti manusia. Menurut Stephen A. D. Popsini dan Sharon, menarifkan AI sebagai sistem yang menyamai ciri manusia seperti belajar, menyesuaikan keadaan, membuat sintesis, membetulkan kesalahan dan menggunakan data untuk memproses tugas yang kompleks. Program ini dimasukkan dalam perisian mesin atau robot supaya ianya dapat bertindak seperti apa yang dilakukan oleh manusia dan berfikir sesuai dengan apa yang manusia inginkan. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis kecerdasan buatan. Terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah Artificial Narrow Intelligence. Ia berorientasikan pada tujuan yang dilatih untuk melakukan tugas tertentu. Kemampuannya terbatas pada apa yang telah diprogramkan sahaja. Contohnya seperti Netflix Recommendation, carian Google, Siri dan ChatGPT. Yang kedua ialah Artificial General Intelligence. Dia melakukan tugas intelektual dengan kecekapan seperti manusia. Mempunyai fungsi kognitif peringkat manusia, merentasi pelbagai jenis domain seperti pemprosesan bahasa, pemprosesan imej, fungsi pengiraan dan penaklukan dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah Artificial Super Intelligence. AI yang melampaui kecerdasan manusia dan dapat melakukan tugas dengan lebih baik berbanding manusia. Mempunyai intelek yang lebih bijak daripada otak manusia dalam hampir semua bidang termasuk kreativiti, saintifik, kebijaksanaan umum dan kemahiran sosial. Antara contoh kecerdasan buatan yang sering digunakan oleh pelajar pada masa kini ialah Google Maps dan aplikasi ride hailing, search engine, chatbot seperti ChatGPT, media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya, Google Translate dan juga AutoCorrect. Dan terdapat banyak lagi contoh-contoh kecerdasan buatan yang sering digunakan oleh pelajar pada masa kini. Terima kasih pembentang saudara Ansha. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kebaikan kecerdasan buatan AI terhadap kehidupan seharian pelajar. Di sini kami memberikan 5 kebaikan kecerdasan buatan terhadap pelajar. Yang pertama ialah meningkatkan prestasi pelajar. Yang kedua ialah meningkatkan pelibatan dan juga motivasi pelajar. Yang ketiga ialah meningkatkan keselamatan pelajar. Yang keempat ialah mudah mencari maklumat. Yang kelima adalah pembelajaran yang interaktif dan juga memudahkan. Kelebihan kecerdasan buatan AI kepada pelajar yang pertama adalah untuk meningkatkan prestasi pelajar. AI juga membantu pembangunan pembelajaran peribadi iaitu personalized learning. Menurut Banker 2021, pembelajaran peribadi ini membawa kepada pembinaan laluan pembelajaran sesuai dengan penghasilan pembelajaran yang lebih berkesan. Pelbagai platform pembelajaran adaptif seperti Smart Sparrow, Knoten dan juga Dreambox yang boleh digunakan untuk menganalisis data pelajar dan juga mengesyorkan teknik apa yang berkesan terhadap pembelajaran tersebut. Selain itu, Turnitin Feedback Studio juga digunakan untuk mendapatkan maklumat pelajar untuk meningkatkan prestasi pelajar di dalam kelas dan juga memudahkan guru untuk mendapatkan maklumat supaya guru dapat mengesyorkan teknik pembelajaran yang terbaik dan juga meningkatkan prestasi pelajar dalam kelas.
Seterusnya, kelebihan kecerdasan buatan AI kepada kehidupan pelajar ialah meningkatkan pelibatan dan juga memotivasikan pelajar. Pembelajaran gamifikasi juga membantu pembelajaran pelajar dari segi motivasi, kefahaman dan juga pelibatan mereka sesuai dengan matlamat PPPM 2013 hingga 2025. Penggunaan bahan digital seperti telefon pintar, laptop, tablet serta aplikasi interaktif seperti Kahoot dan juga WordWall ini membantu untuk meningkatkan semangat pelajar. Melalui penggunaan aplikasi ini seperti Quizizz membantu untuk melibatkan keseluruhan pelajar di dalam kelas dan juga pelajar akan lebih menarik minat mereka untuk memahami apa yang dipelajari. Melalui gamifikasi ini iaitu permainan atas talian membantu pelajar untuk mendapatkan info yang terkini dan juga akan lebih menyeronokkan suasana pembelajaran. Selain itu, meningkatkan keselamatan pelajar juga merupakan salah satu kelebihan kecerdasan buatan AI. Melalui penggunaan teknologi kamera, AI dapat mengesan gerakan yang mencurigakan atau aneh dan memberikan tindakan yang sewajarnya. Menurut penyelidik Universiti Putra Malaysia UPM membangunkan teknologi Fitrah Bot iaitu Future Policing System untuk membantu pencegahan kes jenayah secara pengesanan awal melalui perakaman video digital generasi akan datang DVR yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan bagi mengatasi masalah jenayah di sekolah. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu memantau keadaan kesihatan murid dan mengesan masalah kesihatan yang mungkin timbul di kalangan pelajar sekolah. Mudah mencari maklumat merupakan salah satu kelebihan kecerdasan buatan AI terhadap kehidupan pelajar. Kajian Cook 2011 menjelaskan bahawa uh, satu sumbangan terbesar teknologi maklumat dalam dunia pendidikan adalah dari segi penyebaran kandungan pembelajaran tanpa sepadan. Aplikasi komputer khususnya internet telah berupaya menyediakan akses terhadap ilmu dan juga kelas secara 24 jam seminggu secara pantas dan juga menjimatkan masa. AI ini berupaya mempersembahkan maklumat data yang lebih jelas dan juga dipercayai. Pelbagai kemudahan AI yang disediakan seperti Tom dan juga DALL-E 2 iaitu digunakan untuk menunjukkan gambaran grafik. AI yang mampu menterjemahkan hampir 200 bahasa di seluruh dunia. AI ini boleh menukarkan teks ini kepada suara dan sebaliknya. Contohnya seperti penggunaan Google Translate dan juga Big Microsoft Translate. Selain itu, penggunaan ChatGPT dan juga Gemini AI membantu untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan awal. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Khalid Nordin, teknologi kecerdasan AI ini telah membawa manfaat jika digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Ini kita dapat bahawa teknologi AI ini dapat memastikan pelajar mudah mengakses maklumat kerana penggunaan teknologi moden ini merupakan penggunaan yang tanpa sepadan. Kita boleh akses walau di mana pun dan juga di bila-bila masa. Oleh itu, contohnya macam ChatGPT ini, kita hanya memerlukan pertanyaan dan juga ia akan merespon jawapan dengan cepat dan mudah. Oleh itu, ia dapat meningkatkan prestasi dan juga dapat meningkatkan pemahaman pelajar. Kelebihan seterusnya kecerdasan buatan AI terhadap kehidupan pelajar ini adalah pembelajaran yang interaktif dan juga memudahkan. Pembelajaran digital ini biasanya lebih menarik kerana ada elemen gamifikasi iaitu elemen permainan dalam kelas. Gamifikasi ini dapat memberikan ruang kepada penghasilan pembelajaran yang lebih inovatif dan juga fleksibel. Aplikasi virtual AR memiliki potensi untuk secara signifikan ni meningkatkan pengalaman pendidikan VR dan AR iaitu menawarkan peluang pembelajaran yang lebih interaktif dan juga imersif. Maksudnya contoh macam Google Map View ni, ia dapat membantu pelajar untuk merasai dan juga melihat sendiri keadaan lokasi itu walaupun tidak berada di tempat tersebut. Selain itu, penggunaan e-learning adalah kaedah pembelajaran yang menggunakan kemudahan teknologi maklumat secara interaktif seperti menggunakan komputer, internet dan juga alat bantu dan juga virtual untuk memudahkan guru. Selain itu, guru ini boleh menggunakan pelbagai aplikasi AI seperti Canva dan juga
Microsoft yang disediakan untuk memberikan gambaran dan juga menunjukkan fasilan video yang menarik, gambar yang kreatif bagi menarik minat pelajar. Pelajar ini lebih meminati perkara yang gambaran dan juga dapat memudahkan mereka untuk memahami sesuatu topik. Okey, seterusnya ialah menurut Zamri dan Nur Aisyah 2011, multimedia ini membuka ruang kepada para pendidik untuk mengaplikasikan pelbagai teknik pengajaran, manakala murid ini diberi peluang untuk bergerak secara aktif untuk mendapatkan maklumat dan juga pembelajaran yang lebih interaktif. Maksudnya pembelajaran yang interaktif ini membantu pelajar untuk lebih mendapatkan ilmu secara yang berkesan dan juga memudahkan pelajar. Kecerdasan buatan AI juga mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan seharian pelajar. Terdapat 6 kesan buruk kepada pelajar, iaitu yang pertama ialah kemerosatan akademik, menggalakkan aktiviti plagiat. Yang ketiga adalah kebergantungan terhadap teknologi. Yang keempat yang memerlukan capaian internet. Yang kelima ialah tiada kreativiti, dan yang keenam adalah pelajar kurang bersosial. Keburukan kecerdasan buatan yang pertama ialah kebergantungan terhadap teknologi. Kebanyakan pelajar bergantung sepenuhnya kepada teknologi dan internet dalam kehidupan seharian mereka. Misalnya, pelajar menggunakan gadget untuk berkomunikasi dengan orang lain atau menggunakan komputer untuk mencari sebarang maklumat. Pelajar mengambil jalan yang mudah untuk mendapat sebarang maklumat atau bahan rujukan. Mereka tidak lagi mencari maklumat di dalam buku teks atau di perpustakaan. Mereka lebih cenderung menggunakan jalan yang mudah dengan menggunakan Google atau kecerdasan buatan, iaitu AI. Kesannya, pelajar jadi hilang daya pemikiran yang kreatif dalam melaksanakan tugas. Hal ini menjadi masalah kepada aspek pendidikan negara kerana lahirnya pelajar yang kurang kreatif. Tambahan pula, kebanyakan pelajar menggunakan aplikasi ChatGPT dan Bing Chat untuk mencari sebarang maklumat dalam melakukan kajian. Hal ini menyebabkan maklumat yang diperolehi tidak begitu tepat dan atau mempunyai sumber tokak tambah yang melampau. Tambahan pula, pelajar tidak lagi kreatif dalam memberi idea-idea sendiri dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Teknologi kecerdasan buatan, iaitu AI, telah memudah pengguna dengan hanya menekan copy dan paste. Pelajar dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru di sekolah. Oleh itu, jelas menunjukkan pelajar pada hari ini terlalu bergantung kepada teknologi atau kecerdasan buatan. Jadi, mereka mudah terpengaruh dengan pelbagai benda yang baharu walaupun ianya berunsur negatif. Kesan buruk yang seterusnya ialah kemerosatan akademik. Menurut Holden 2001, pelajar pada masa kini lebih gemar menghabiskan masa berjam-jam di hadapan komputer atau bermain gadget semata-mata untuk mencari kepuasan diri dengan media sosial. Pelajar menggunakan gadget untuk bermain TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter dan sebagainya. Ini merupakan kecerdasan buatan yang menjadi trend pada masa kini. Kebanyakan pelajar menggunakan gadget lebih daripada masa yang sepatutnya, menyebabkan mereka tidak lagi membaca buku dan lebih teruk lagi mental terganggu. Malah, hasil kajian segmen 2012 juga turut mendapati bahawa pendedahan yang keterlaluan kepada skrin peralatan gadget boleh menyebabkan gangguan kepada kesihatan mental. Apabila kesihatan mental pelajar terjejas, menyebabkan akademik juga terjejas. Kemerosatan dalam bidang akademik juga dipengaruhi oleh lambakan maklumat yang mampu diperolehi secara mudah dengan wujudnya teknologi AI ini.
atau kecerdasan buatan. Kebanyakan maklumat di ChatGPT adalah tidak ditapis isi kandungannya dan ianya amat tidak sesuai, terutamanya bagi golongan pelajar sekolah. Perkara ini juga menjurus kepada wujudnya sikap malas dalam kalangan pelajar. Satu kajian selidik yang dijalankan selama 20 tahun di Amerika Syarikat menyimpulkan bahawa remaja iaitu pelajar menghabiskan banyak masa bermain permainan video atau bermain gadget adalah lebih agresif dan suka melawan orang tua dan ketinggalan dalam bidang pendidikan. Pada Januari 2023, Jabatan Pelajaran New York telah menghadkan capaian ChatGPT daripada internet dan peranti di sekolah-sekolah awam demi menghindarkan aktiviti plagiat dan kesan negatif terhadap pendidikan. Hal ini menunjukkan sekiranya perkara ini berterusan, pelajar akan menjadi malas dan pelajaran mereka akan terjejas. Keburukan kecerdasan buatan yang ketiga ialah memerlukan rakaian internet sekiranya pengguna ingin mengakses sebarang maklumat. Kecerdasan buatan yang sering digunakan oleh pelajar adalah ChatGPT. Aplikasi ini memerlukan rakaian internet yang stabil atau laju untuk mengakses sebarang maklumat. Bagi pelajar yang tinggal di luar bandar, menjadi masalah kepada mereka kerana tiada rakaian internet yang stabil. Hal ini menyebabkan kecerdasan buatan ini tidak berguna jika tiada rakaian internet. Selain itu, pelajar juga perlu membeli internet supaya kadar internet menjadi laju dan pantas. Hal ini menjadi satu lagi masalah kepada pelajar sekiranya mereka ingin menggunakan kecerdasan buatan bagi tujuan pendidikan. Keburukan kecerdasan buatan iaitu AI yang seterusnya ialah pelajar kurang bersosial. Kemahiran sosial merupakan salah satu kemahiran yang penting dalam membentuk seseorang mahir dalam komunikasi dan bagi seorang pelajar pula amat membantu dalam pembangunan sasiah dan akademik. Berdasarkan penyataan Fauzia Hanim 2013, antara keburukan teknologi maklumat terhadap remaja atau pelajar ialah menghalang kecergasan interpersonal iaitu hubungan sesama manusia dan menyebabkan kurangnya komunikasi ini dengan orang di sekeliling. Kebanyakan pengguna terutamanya pelajar menggunakan teknologi secara tidak terkawal menyebabkan mereka tidak bersosial. Contohnya remaja atau pelajar yang bermain video game dan filter IG untuk mendapatkan gambar yang menarik dan juga beberapa kemudahan yang lain yang disediakan oleh kecerdasan buatan. Jadi mereka tidak akan bersosial dengan ibu bapa, guru, malahan orang di sekeliling. Berdasarkan data daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia 2020 berkaitan laporan statistik penggunaan internet di Malaysia 2020 terdapat kenaikan penggunaan 1.3% daripada tahun 2018 iaitu daripada 87.4% kepada 88.7%. Laporan ini juga menyatakan bahawa terdapat 11.5% pengguna menghabiskan 18 jam menggunakan internet berbanding 8.1% pada tahun 2018. Pelajar yang selalu mengakses internet sebagai contoh lebih tertarik untuk duduk di hadapan komputer tanpa memikirkan kehidupan sosial sama ada dalam keluarga atau masyarakat. Senario ini akan menyebabkan pelajar menjadi pasif dan kurang berkomunikasi antara satu sama lain. Mereka juga kurang memberi idea-idea yang bernas dan berkualiti. Oleh itu,
jelas menunjukkan kecerdasan buatan iaitu AI mendatangkan kesan buruk dalam kalangan pelajar dari aspek bersosial. Baiklah, seterusnya ialah tiada kreativiti, iaitu kreativiti dan kebolehan seseorang pelajar dalam pelajaran akan berkurang akibat kebergantungan kepada teknologi maklumat seperti AI. Pelajar akan kurang mengeluarkan buah fikiran yang bernas kerana mengambil langkah yang mudah untuk menyiapkan tugasan. Penggunaan AI terhadap pelajar menyebabkan mereka malas berfikir dalam pembelajaran mereka. Seterusnya ialah menggalakkan aktiviti plagiarism. Penggunaan AI yang tidak terkawal dalam kalangan pelajar kian membimbangkan kerana mendedahkan diri pelajar kepada aktiviti plagiat. Para pelajar mengambil jalan mudah untuk menyiapkan sebarang tugasan dengan meniru daripada penggunaan AI. Penggunaan AI akan menggalakkan pelajar melakukan plagiat dalam sesuatu tugasan. Baiklah, yang seterusnya ialah cadangan. Cadangan yang pertama ialah menghadkan penggunaan teknologi. Yang kedua, melaksanakan kempen penggunaan internet secara positif. Yang ketiga, melaksanakan pengesanan plagiarism. Yang keempat, menguatkan Akta Hak Cipta dari segi undang-undang. Cadangan yang kelima ialah membangun kerangka etika dan pedoman penggunaan AI. Yang akhir sekali ialah melaksanakan bimbingan dan pemantauan. Kesimpulannya, kecerdasan buatan merupakan bidang yang sedang berkembang dan berpotensi merevolusikan cara hidup dan cara bekerja manusia. Perkembangan teknologi ini menyumbang dan memberi pengaruh terhadap kehidupan seharian pelajar dalam pelbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Namun terdapat kebaikan dan kekurangan AI yang mempengaruhi kehidupan pelajar. Oleh itu, cadangan dan langkah-langkah yang efektif perlu diambil untuk mengatasi kesan buruk AI terhadap pelajar. Manusia tidak dapat lari dari kemajuan ini, malah perlu memahami AI serta beradaptasi dengan kebolehan dan keupayaannya. Memandangkan Malaysia merangkul kuasa transformatif AI dalam pendidikan adalah penting untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan untuk berkembang maju dalam masa depan yang didorong oleh AI. Malaysia dapat mewujudkan sistem pendidikan yang mantap dan yang mempersiapkan warganya untuk berjaya di era digital.